Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Yang berusaha Tuan Encik Osman bin Muhammad Bahari, Tuan PPD Batang Padang, timbalan-timbalan dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Baik, saya nak habiskanlah tajuk kesihatan dulu, bercakap tentang kesihatan mental, fizikal dan emosi. Termasuk juga kesihatan rohani yang Ustaz selalu bawa tiap-tiap minggu. Baik, kesihatan emosi seperti juga kesihatan fizikal dan mental kita kena jaga. Jaga jangan biar cedera. Next. Okay, how are you feeling this morning? Pagi-pagi ni di mana, yang mana satu perasaan kawan-kawan semua? Kalau katakanlah gambar yang pertama tu perasaan kawan pada pagi ini, berapa skalanya kalau letakkan dari 1 hingga 10? Tak payah jawab di sini, jawab pada diri masing-masing. Okey, semoga kita semua beroleh kesejahteraan ya, perasaan pada pagi ini. Semoga kita semua gembira dan ceria. Next. Baik, definisi emotion. Asalnya dari bahasa Perancis, aimant bere, aimant bermakna luar, bere bergerak, ya, seperti awan putih dan awan hitam yang sentiasa bergerak. Waktu ceria, awan putih berada di sekitar kita, berada di atas kita. Waktu kita murung, sedih, awan hitam pula. Okey, kalau kamus bahasa Melayu, emosi bermaksud perasaan. Perasaan pada jiwa yang kuat, seperti sedih, marah, takut dan sebagainya. Perasaan pada jiwa yang kuat. Menurut Oxford Advanced pula, perasaan yang kuat dan pelbagai jenis, kasih sayang, keriangan, benci, takut, cemburu, keseronokan atau gangguan pada perasaan, perasaan kita lah. Harap-harap pada pagi ini semuanya gembira. Next. Makna emosi keseluruhannya, emosi adalah apa-apa pengalaman sedar yang dicirikan oleh aktiviti mental yang sengit pada tahap keseronokan atau ketidakselesaan tertentu. Emosi sering dikaitkan dengan perasaan, perangai, kepribadian, disposisi dan motivasi. Emosi menghasilkan fisiologi, tingkah laku dan kognitif yang berbeza. Kan, betul kan? Kalau emosi kita gembira, fisiologi kita, tingkah laku kita dan kognitif kita akan ceria, bersemangat, bermotivasi, seronok, sentiasa senyum. Begitulah sebaliknya. So, kawalan emosi adalah sangat penting kepada kita semua. Emosi yang sihat akan menjamin kesejahteraan hidup. Next, kejap lagi saya share tips-tips bagaimana kita nak menjaga emosi. Okey, sekiranya emosi kita tidak stabil, inilah emosi yang tidak stabil, kita tidak mampu menyelesaikan masalah walaupun masalah itu kecil sahaja. Yang kedua, sering rasa cemas dan mudah risau tentang perkara-perkara kecil. Contohnya, kalau zaman bersemuka dulu bila kita dapat surat nak pergi mesyuarat, 2 minggu lagi nak pergi mesyuarat, udah risau, terutamanya yang perempuan, macam mana lah nak tinggal cik abang aku. Macam mana lah nak tinggal anak-anak aku dengan cik abang aku ni, duk asyik tidur, bila anak aku nak makan. Dia mulalah mikirkan, masak itu masak ini, letak dalam peti ais, nanti suruh panaskan saja, risau. Risau, fikir tu, tidur pun tak menentu. Dan akhirnya pada hari kejadian, 2 minggu berikutnya, dia bergegas, tengok-tengok dia sampai. Orang lain tak ada, betul kan ni aku, tarikh ni betul ke? Dia mula buka balik diary dia, buka balik surat tengok, aku tersilap ke? Mana orang lain? Itulah kalau kerisauan kalau kita tak kontrol dia, kita tak kawal dia. Next, mudah berasa kecewa, cepat naik darah dan mudah marah. Boleh memberi impak negatif dalam pekerjaan. Itu yang ramai agak klien-klien kami kalau dia ada masalah, dia emosi dia tidak stabil, itulah dia rasa selesa di sekolah tersebut, dia rasa macam dia tidak diterima lagi di sekolah tersebut, dia apa dibuat semua tidak dihargai. Okey.
Seterusnya, hubungan dengan rakan dan keluarga juga boleh terjejas disebabkan emosi yang tidak stabil. Next, Mas. Okey, cara mengawal emosi. Kalau dalam buku yang saya baca lah, dia kata jangan ambil serius atau jangan ambil berat tentang sesuatu perkara. Contoh kita ambil yang matih lah, matih. Setengah-setengah kawan-kawan takut nak pergi ambil suntikan bila terdengar kata-kata matih. Jadi di situ dikatakan jangan ambil serius, jangan ambil berat tentang kata-kata itu. So kita boleh berfikir secara rasional. Matih tu siapa yang bercakap macam tu kan. So kita kita kan orang profesional, kita carilah maklumat agar kita tidak lagi terlalu risau dan takut. Okey, yang kedua, tapis maklumat yang diterima. Maklumat di atas tadilah juga. Contohnya, kita boleh delete, kita boleh distortion, kita boleh herot-petotkan dia, kita boleh selewengkan dia, dan juga kita boleh generalization. Kita boleh generalizekan dia. Okey, delete maksudnya kita fikirkan, oh maklumat ini tak betul. Kita delete. Okay, kita tak fikir-fikir dah. Okey, yang kedua distortion. Kita boleh herot-petotkan dia. Contohnya kita pesongkan dia. Kita kata ialah Matih tu dia bercakap dengan rakan-rakan makcik-makcik bawang dia. So mereka ialah biasalah makcik bawang kan, ada tambah garam, ada tambah gula, nak bagi sedap rasa perisanya. Okey, kemudian yang seterusnya generalization. Kita boleh anggap bahawa suntikan ni kan dah biasa, dari kecil lagi kita dah disuntik dengan vaksin itu, vaksin ini. Lepas tu vaksin rubella lah dulu. Yang saya ingat rubella aja, yang lain saya tak ingat. Yang lepas tu kalau nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi luar negara, ada lagi vaksinnya. Okey, seterusnya ubah tingkah laku daripada tertekan kepada bebas. Contohnya kita rasa tertekan, kita ubah tingkah laku kita. Kita bawa diri kita ke tempat yang sesuai, kita bebaskan diri daripada tekanan itu. Kalau katakanlah tertekan di tempat kerja, kita ambil cuti rehat, kita bawa berehat, kita cari ketenangan. Yang kedua, risau kepada tenang. Kalau kita risau, kita ubah kepada ketenangan. Tenang is good, kata-kata dalam WhatsApp. Tenang is good. Itulah kalau kita rasa risau, kita bimbang lebih, tak tenang, jiwa kacau, kita buatlah teknik relaksasi yang biasa saya ajar, teknik urutan jari, teknik tapping, teknik apa lagi, deep breathing, tarik nafas, hembus nafas yang dalam-dalam, deep breathing tu, kena buat 2-3 kali macam cikgu-cikgu PJ duk ajar kan. Tarik ikut hidung, tahan, lepas ikut mulut, perlahan-lahan. Buat beberapa kali. InsyaAllah tenang. Kemudian yang ketiga tu masa bersama Allah. Saya dengar Dr. Nur Hayati baru ni dalam FB live kan. Masalah, kita selalu kata masalah lah benda ni, masalah benda ni. Dia suruh kita tukarkan juga, ubah perkataan itu. Masalah kita ubah jadi masa bersama Allah. Ya, dia nak mengajak, Allah nak menyuruh kita supaya kita ambil masa bersama dia, dekatkan diri dengan dia, lebihkan masa duduk di atas tikar sejadah, merayu padanya. Okey. Lepas tu yang seterusnya, kecewa kepada bahagia. Kalau kita kecewa, kita tukar dia kepada bahagia. Kita cari jalan. Kita kadang-kadang kita kenal diri kita sendiri. Kita kecewa kerana apa? So kita ubah dia kepada bahagia. Next, Mas. Okey, apa yang menyebabkan emosi terganggu? Ya, emosi terganggu kadang-kadang perhubungan, kawan-kawan tu lah kata, perhubungan WhatsApp lah, perhubungan telefon lah, perhubungan bersemuka lah, percakapan, ada orang yang bercakap dengan nada yang tinggi, ada yang nada-nada yang sinis, perbuatan, perantaraan, penyebaran maklumat, penyampaian maklumat,
penerbitan, kenyataan ini semua disimpulkan dalam komunikasi. So kita kena perbaikilah komunikasi kita kena belajar komunikasi yang berkesan, yang betul. Next. Okey, kaedah efektif menjaga hubungan. BSH, bantuan sara hidup. B, baik sangka. Kita kena saling baik sangka lah. Husnuzon. Yang kedua, saling menyayangi. Saya teringat masa Dr. Mazli jadi Menteri Pendidikan dulu kan, kita ada 3 benda tu, respect, mutual, love, kan. Lagi satu dah lupa. Seterusnya, hormat menghormati. Next. Okey, komunikasi yang berkesan tu yang kata tadi, kita kena jaga kita punya perhubungan, kita kena jaga kita punya perkataan yang keluar dari mulut kita, percakapan. Change your words, change your life. Kalau kita boleh ubah kita punya perkataan yang keluar dari mulut kita, hidup kita akan lebih bahagia. Profesor Albert Mehrabian mengatakan model komunikasi 7-38-35. 7% tu perkataan. Cik Azam lawa baju mana? Nampak Cik Azam mulut sebut je Cik Azam. Baik, 7% perkataan. Contohnya kita sebut perkataan sayang lah kan. Sayang. Hanya 7% sahaja yang masuk kepada makwa kita. Kalau kita intonasi suara, dia jadi 38%. Sayang. Okey. Kemudian yang ketiga, kalau kita tambah dengan bahasa badan, body language, dia akan jadi 55%. Kamera saya tak keluar hari ni, tak apalah. Tak ada gambar saya ya. Okey, yang ketiga tu bahasa badan tu, contohnya kita buat, kita kata sayang dengan tangan di bibir dia. Okey, dia di situ meningkat menjadi 55%. Kekuatan pengaruh keberkesanan komunikasi. So kita kena combinekan bahasa badan, intonasi suara dan juga perkataan. Okey. Apabila kita berkomunikasi, apa yang ada dalam pemikiran kita? Okey. Inilah fikir yang baik-baik, mohon yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Semasa kita berkomunikasi itu, kalau kita nak yang baik, kita nak perhubungan yang baik, kita kena ni kan. Fikir yang baik-baik, mohon yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Ini hadis qudsi ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Sekian, terima kasih. Next, ada satu lagi saya nak bentang yang soal selidik organisasi menyelesaikan daerah Batang Padang setakat ini. Setakat malam tadi saya telefon pegawai yang menganalisa, yang ni yang sebelum ni. Okey, next. Okey, yang ni yang pada 23 kita masih. Okey, next. Tak apa, next. Okey. Yang ni pada 21 Jun Batang Padang mendahului dengan 87% peratusan yang mengisinya ya, guru-guru dan juga di PPD. Okey, next. Yang ni yang malam tadi saya telefon kategori pegawai dan AKP PPD Batang Padang di pejabat kita. Setakat ini 60 orang baru menjawab. Ada berapa orang lagi itu? Kita keseluruhan 80 Okey. Minta tolong kepada yang belum menjawab. Sikit je benda tu. Sekejap je di hujung jari. Duduk dalam berapa minit je, 2-3 minit. Okey, yang kedua, kategori guru dan AKP di sekolah setakat malam tadi 3,365 orang. Daripada berapa orang tu ya Cik Azam?
So peratusan mengisi keseluruhan adalah 89%. Bukan 90, saya tarik silap tadi tu. 89% setakat malam tadi. Itulah tuan. Untuk guru-guru dan AKP di sekolah, insyaAllah hari ini saya masuk lagi dalam grup NGB dan MPSM untuk peringatan mesra. Minta tolong mereka menjawab. Okey, sekian dari saya. Terima kasih.